Okey. Lepas tu Dr. Zahid Siddiq ada buat video berkenaan dengan Syiah, menafikan bahawa dia Syiah. Ada orang yang kata dia Syiah dan sebagainya. Saya tak tahu siapa. Saya tak pasti siapa. Kan? Saya harap video tersebut bukan untuk dramatization lah. Untuk jadi victim kan. Kami dituduh Syiah dan semua. Siapa tuduh Syiah? Saya tak tahu. Boleh beritahu saya siapa dalam masa berapa bulan, berapa minggu ni yang menuduh Dr. Zahid Siddiq sebagai Syiah? Tak ada. Yang ada adalah saya bertanya, adakah benar Dr. Zahid Siddiq merujuk kepada kitab hadis Syiah? Apabila Dr. Zahid Siddiq mendakwa ada dua riwayat lain yang mengatakan Nabi sebagai awal makhluk, iaitu daripada Ibn Abbas dan Abdullah bin Umar, kalau tak silap saya. Ada dua. Sayyidina Ali, daripada Sayyidina Ali dan Ibn Abbas. Dan Dr. Zahid Siddiq mengaku merujuk kepada sebuah tesis yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Aini. Tesis tersebut adalah tentang Nur Muhammad. Saya dah baca tesis tu. Okay. Dan saya dah jumpa mana riwayat Sayyidina Ali dan Ibn Abbas yang saya yakin itu yang dimaksudkan. Sebab kat muka surat lain tak ada. Dia dalam satu muka surat, dalam footnote tu. Saya bagikan dengan muka surat sekali. Supaya siapa yang boleh akses kepada tesis itu boleh pastikan apa yang saya cakap ini betul ataupun tidak. Ia ada dalam muka surat 62. Dalam footnote. Tengok footnote ni berkenaan dengan apa Ini paragraf asal dia dekat atas. Menurut ajaran Syiah, ini penulis tulis menurut ajaran Syiah, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dijadikan makhluk yang lain. Footnote nombor 82 kat atas tu. Jom kita baca footnote dia. Okay. Dia rujuk siapa? Hashim Al-Bahrani yang menulis kitab Hilyatul Abrar fi Ahwali Muhammad wa alihi al-Athhar. Publish di Qom, Iran. Okey, nanti lu. Lepas tu dia rujuk juga kepada Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafi al-Musallin. Okey, oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan saya pernah jelaskan dulu bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata apa? Ada satu cabang Syiah, dipanggil Syiah Ghulat, Rafidah yang melampau ini. Mereka mendakwa bahawa Allah mencipta pertama sekali adalah Nabi Muhammad. Dan lepas tu Nabi Muhammad yang cipta alam ini. Sama tak cerita dia? Allah cipta Nur Muhammad dan segala-galanya keluar daripada Nur Muhammad, betul? Imam Abul Hasan Asy'ari, Imamuna fil Aqidah, mengatakan bahawa itu adalah akidah Rafidah yang melampau, ekstrim. Ghulatul Rafidah. So, penulis ni pun menukil daripada situ. Itu yang dia kata tadi menurut ajaran Syiah. Okey. Walau bagaimanapun, terdapat makhluk lain yang juga menjadi makhluk pertama selain Nabi Muhammad dalam bentuk nur, seperti akal, pena, perkataan atau kalimah, al-hawa dan sebagainya. Ini daripada perspektif Syiah. Okey. Perbincangannya akan menyusul kemudian. Ini penulis kata akan muncul kemudian. Kemudian kita sambung kalam dia dekat atas tadi. Penciptaannya walau bagaimanapun bukanlah dalam bentuk fizikal seorang manusia biasa, tetapi dalam bentuk cahaya atau nur yang lebih dikenali sebagai Nur Muhammad. Ini tentang pegangan Syiah yang diceritakan oleh penulis ini. Oleh itu, Nur Muhammad merupakan makhluk pertama. Dia kat sini ada footnote 83 pula. Dalam footnote 83 ni baru dia bawa dua riwayat itu. Antara riwayat tentang Nur Muhammad sebagai makhluk pertama ialah an Ali bin Abi Talib alaihissalam. Mereka bila sebut Sayyidina Ali alaihissalam, macam mana kita sebut tentang para nabi. Itu je dah boleh tahu petanda dia menunjuk kepada kitab Syiah. Annahu qala inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa nura Muhammadin qabla an khalaqa as-samawati wal arda wal arsya wal kursiyya wal lawha wal qalama wal jannata wan nara wa qabla an khalaqa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Musa wa Daud. Maksud dia apa?
Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan Nur Muhammad sebelum dia menjadikan langit, bumi, arash, kursi, lauh, pena, syurga, neraka, dan sebelum dia jadikan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan Daud. Pelik hadis ni. Pelik kenyataan ni. Dia hasyul kalam. Kenapa nak kena cakap sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi Nuh, sebelum Nabi Adam dah selesai lah. Kan pelik kan? Abang kau ni lahir sebelum abang kau yang nombor 2. Kan? Dan dia lahir sebelum kau, sebelum adik kau, sebelum apa ni? Kan? Dan cukuplah dia lahir sebelum abang kita yang paling yang kedua. Betul tak? Kemudian, okey, tajuk dia Doktrin Nur Muhammad di Alam Melayu. Kajian terhadap pemikiran Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri dan Abdul Rauf Al-Fansuri. So, tebal kajian ni, dan bagi saya ni kajian yang hebat yang proper. Banyak kerja yang telah dibuat oleh penulis ini, bukan main-main nak buat rujukan ni. Universiti UKM kalau tak silap saya. Sekejap. Saya tak pasti, sorry, minta maaf. Tak apa, awak boleh Google je, nanti awak akan jumpalah dekat mana. Saya ulang lagi sekali, tajuknya adalah Doktrin Nur Muhammad di Alam Melayu. Kajian terhadap pemikiran Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri dan Abdul Rauf Fansuri. Yang warna merah yang... Ya, betul, warna merah. Ya, yang dipegang, yang Dr. Jahid pegang itu. Mana tadi? Okey, saya belum habis lagi. So, riwayat kedua, Ibn Abbas pula. Okay, nanti saya beritahulah daripada mana dia dapat dua riwayat ni. Okey, penulis dapat daripada mana? An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqani Allahu nuran tahta al-'arsy qabla an yakhluqa Adam alaihi salam bi 12,000 sana. Rasulullah SAW bersabda, tadi tu kalam Sayyidina Ali tau. Itu bukan hadis Nabi. Sayyidina Ali yang cakap. Yang kedua ni Rasulullah yang cakap, didakwa Rasulullah kata, Allah telah mencipta cahayaku di bawah arash sebelum Allah mencipta Adam selama 12,000 tahun, 12,000 years. So antara Rasulullah punya cahaya dengan Nabi Adam tu 12,000 tahun. Lepas tu ada lagi satu riwayat daripada Sayyidina Ali. An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam qala kana Allah wa la syai' ma'ahu fa awwalu ma khalaqa nura حبيبه محمد قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء و420 ألف عام. Hadisnya lebih kurang sama macam tadi. Allah ada sedangkan tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan dia. Dan yang pertama Tuhan cipta adalah cahaya kekasihnya Muhammad sebelum penciptaan air ataupun arash ataupun kursi ataupun langit-langit ataupun bumi ataupun lauh ataupun qalam ataupun syurga ataupun neraka ataupun malaikat ataupun Adam ataupun Hawa selama 124,000 tahun. Ini cerita mana satu pula ni betul ni? Okey, mari kita tengok rujukannya di mana rujukannya. Biharul Anwar oleh Al-Majlisi. Okey. Jahid. Doktor, bagi saya tak sepatutnya lah ya. Dr. Jahid terlepas cakap begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi, rujukannya adalah Al-Majlisi, Biharul Anwar. Dan saya juga pernah berkongsi bahawa ini dikuatkan lagi oleh seorang pakar sejarah yang bernama Mutahhir bin Tahir Al-Maqdisi dalam kitab di Al-Bad'u wa Tarikh. Apa dia cakap? Saya quote Okey, dalam kitab Al-Bad'u wa Tarikh, Mutahhir bin Tahir Al-Maqdisi ni dia abad keempat tau, 300 lebih. So ni adalah antara yang pertama menyebut berkenaan dengan Nur Muhammad dalam sejarah Islam. Antara yang terawal secara kajian akademik Apa dia kata? Wasami'atu, bila dia bahas tentang apa makhluk pertama. Ya, sebab nak cerita pasal permulaan sejarah. Al-Bad'u wa Tarikh tu cerita pasal the beginning and history. The beginning, okay? Lepas cerita pasal awal makhluk. Lepas tu dia kata, dia tambah ni, dia sunni. Dia kata, wa sami'tu ba'da syi'ati yaz'umuna anna awwala
ma khalaqallahu nura Muhammadin wa aliyin wa yarwuna fihi riwayatan wallahu a'lamu bihaqqiha. So ini penyaksian oleh pakar sejarah. Pakar sejarah ni kata, lepas dia cerita pandangan Sunni tentang apa itu awal makhluk, lepas tu dia tutup apa? Dia kata, dan aku ada terdengar sebahagian Syiah menyangka bahawa makhluk pertama yang Allah cipta adalah Nur Muhammad dan Nur Ali. Dan mereka meriwayatkan dengan beberapa riwayat Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu akan hakikatnya. So ini penyaksian pakar sejarah yang kata memang yang awal-awal duk cerita benda ni adalah Syiah. Sunni tak cerita benda ni. Kalau kita buka Al-Hallaj pun, Al-Hallaj pun memang dituduh Syiah Batiniyah, Karamitah. Sebab tu kita tak jumpa dalam Kutub Sittah, dalam Kutub Tis'ah kita tak jumpa. Dalam Bukhari tak jumpa, dalam Muslim tak jumpa, Abu Dawud tak jumpa, Nasai tak jumpa, Ibn Majah tak jumpa, Muwatta tak jumpa, Musnad Ahmad tak jumpa, Musnad Jabir tak jumpa, Mustadrak Al-Hakim tak ada. Dan kitab-kitab hadis yang mu'tabar tak ada semuanya. Tapi dalam tradisi Syiah ada. Dan Dr. Jahid cuba juga untuk membawa beberapa hadis sokongan. Antaranya daripada Talqihu Al-Aqul fi Fadailir Rasul yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri. Saya ada tanya beberapa sahabat saya dalam bidang hadis, mereka kata penulis ini majhul, tak dikenali. Bukan seorang saya tanya, tidak dikenali siapa dia ni. Dalam keilmuan hadis dia ni siapa? Dan Dr. Jahid Siddiq tersilap mengatakan bahawa dia meninggal sekitar 445. Sedangkan manuskrip dia, Talqihul Uqul itu, mengkaji mengatakan bahawa dia meninggal pada tahun 748. Ini abad ke-8, oi. Jauh selepas Asrut Tadwin. Dalam ilmu hadis ni dia ada satu fasa dipanggil sebagai fasa pembukuan. Okay. Di mana dianggap sebagai semua hadis-hadis yang sepatutnya dibukukan telah dibukukan. Ulama dah duk mencari hadis, seluruh tempat kawasan Muslim yang ada telah dicari hadis dan mereka dah kumpulkan. Selama berapa? Hampir 200 tahun lah kita kata. Sebab dia orang kata Asrut Tadwin tu berakhir pada tahun 300 Hijrah. Ya, 300 Hijrah. Tup jumpa dalam sebuah kitab yang ditulis dan penulisnya meninggal pada abad ke-8. Berapa jauh tu? 500 tahun. Bukan pada tahun 445, 748. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri. Kemudian Dr. Jahid juga mungkin tersilap sikit mengatakan bahawa Jabir meninggal pada tahun 211 Hijrah. Jabir itu sahabat Nabi. Kalau dia meninggal 211 Hijrah, umur dia dekat 200 lebih. Lebih daripada 200 lebih. Sebenarnya Dr. Jahid nak merujuk kepada Abdul Razak As-San'ani. Abdul Razak As-San'ani meninggal pada 211 Hijrah. Penulis Musannaf Abdul Razak. Tapi mungkin terkeliru sikit, tu Sabqul Lisan. Kemudian okey, Talqihul Uqul itu pula tidak dibawa takhrij hadisnya. Mana sanadnya, mana takhrijnya, siapa perawi-perawinya, dan siapa Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad At-Tamimi ini. Dan lafaz bi Al-Fay'am tu pun pelik bagi saya. Yang pertama Allah cipta Nur Muhammad bi Al-Fay'am, kan? Selepas 2000 tahun. 2000 tahun kata tu awal makhluk. So waktu dah ada belum? Kalau dia awal makhluk, waktu bermula dengan dia. Sebab tu ada pemikir, ada penulis, saya pernah terbaca sebuah artikel. Ada orang nisbahkan konsep Nur Muhammad ni kepada Big Bang. Dia orang kata, itulah tu. Itulah yang pertama Tuhan ciptakan. So, kami Sufi ni, kami bukan setakat duduk merepek, tapi disokong oleh sains. Ni kosmologi kami. Hang nak mendakwa sains, mendakwalah sains. Yang pergi mendakwa hadis ada ni apa hal? Kan? Apa yang boleh dicapai, dicapainya. Tak ada nas Quran,
dia pergi kepada hadis. Tak ada hadis sahih, dia pergi kepada hadis lemah sangat dan palsu. Tak ada. Dah sedar bahawa palsu ataupun lemah, dicapainya pula sains. Apa yang dia boleh tarik, dia tarik. So pelik. Macam mana selepas 2000 tahun bi alfal am? Apa kayu ukur dia? Sebab itu awal makhluk apa? Allah tidak terikat dengan waktu dan masa. Kalau dia lah awal makhluk, maka waktu tercipta sekali dengan dia. Maka tak ada 2000 tahun ke 124,000 tahun ke 14,000 tahun ke, tak ada. So banyak iskal hadis ini. Ya. Lepas tu ada didakwa bahawa Sayyidina Umar pun ada meriwayatkannya. Di dalam karya Abu Marwan At-Tibni, sejujurnya first time saya dengar nama ni. Dikatakan seorang muhaddis di Andalus dalam kitabnya Fawaid Al-Fawaid. Dan hadis yang dibawa ni sangat buruk. Ni hadis berkenaan dengan Rasulullah SAW. Sangat dramatik hadis ni. Lepas solat subuh, Nabi berdiri membelakangkan mihrab, menghadap sahabat, muka bercahaya-cahaya. Lepas tu Nabi tanya, "Wahai Umar, kamu tahu tak aku ni siapa? Atadri man ana?" Maka dikatakan Nabi pun cakap, "Akulah yang pertama. Sebelum ini aku dah ada. Akulah yang berada di dalam tulang sulbi sekian. Akulah yang Tuhan kata dalam Quran yang menjawab soalan alastu bi rabbikum. Akulah. Tanpa berbangga." Nabi kata, bila fakhar lah. Manja suguk hadis ni. Dan hadis ni adalah pun sama juga. Awak tak boleh jumpa kat mana-mana kitab hadis mu'tabar. You will not find it. Kan pelik kan? Orang awam boleh fikir kan? Kenapa ulama-ulama hadis besar kita menolak hadis ini? Mustahil mereka, kalau benar, mustahil mereka tak pernah dengar. Sebab hadis ni besar dan didakwa, diriwayatkan oleh bukan Ibn Abbas, oleh Sayyidina Ali, oleh Umar. Come on lah. Kalau pun pernah sampai ke telinga Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, mereka menolaknya. Kenapa? Kalau hadis ni sahih, hadis ni besar dan penting ni. Sentral dalam agama kita. Dan sentral dalam tasawuf. Seperti yang didakwa oleh geng-geng ni. Kenapa ulama hadis kita yang mu'tabar semua tak masukkan? Adakah berlaku jenayah ilmu? Kalau hadis sepenting itu terlepas, ia telah menanam ragu kepada disiplin dan the science of hadis umat Islam. Orang barat boleh gelakkan kita, this hadis with such importance you can miss it. That means your imam have not done a good job. Your Imam Bukhari have not done a good job. Your Imam Muslim have not done a good job. What's worse, if he knows there is a hadith and he did not include it, that means 100 times your references cannot be trusted. Why? Sebab ada ketidakjujuran dekat situ. Habis. So sebab tu saya kata, cerita Nur Muhammad ni balak dan musibah kepada umat Islam. Musibah keilmuan. Banyak orang cakap dengan saya, kalau orang-orang jahil ni diam, kuranglah khilaf antara umat Islam. Aduh. Siapa nama tu? Lau sakatal jahil, la qalla al-khilaf. Darul Nizam. Bukan dia sajalah, ramai orang lain cakap benda sama. So respon saya adalah, kalau diam orang-orang ini daripada mempertahankan Nur Muhammad, maka umat kita boleh disibukkan dengan banyak perkara lain. Kalau orang-orang yang duk sibuk mempertahankan Nur Muhammad ni tahu diam, reti diam, dan puak-puak yang memasukkan hadis-hadis palsu tentang Nur Muhammad ni tidak melakukan perkara itu, maka kuranglah khilaf. Kalau orang-orang macam Ibn Arabi Al-Jili tahu jaga mulut, boleh kawal nafsu, kurang khilaf kita. Tapi orang macam ini tak boleh diam, tak boleh tutup mulut mereka, dan tak boleh berhenti menulis. Inilah punca khilaf di antara umat Islam. Kalau tak berdegil tak apa. Kata bukan usul akidah, tapi lawan juga. Lawan juga. Kan sibuk kan umat. Kalau jujur katalah,
Tak apalah, Ustaz Noh, anta nak percaya apa, anta percayalah. Sebab ni bukan usul akidah pun. Maka kami pun tak akan sibuk nak bertahan-bertahan. Tak. Musibah ni. Isu Nur Muhammad ni musibah kepada umat. Orang pertama yang membawa isu hadis palsu ini, Nur Muhammad ni membawa musibah kesibukan umat selama beratus tahun. Dan dia tak berhenti di situ. Dia membawa kepada akidah-akidah yang memurtadkan orang. Ini atas pengakuan Dr. Jahid Siddiq sendiri. Dr. Jahid Siddiq kata ada orang yang kena konsep Nur Muhammad ni mendakwa bahawa Allah ni hanya ada satu sifat saja, iaitu wujud. Semua sifat Allah yang lain adalah pada Nabi SAW. Kan saya pernah cerita ni, ada dalam Ibn Arabi menulis kan. Cuma saya harap Dr. Jahid cek sampai ke Ibn Arabi. Saya pernah jumpa Dr. Jahid dan saya pernah minta Dr. Jahid untuk saya buat pembentangan kepada dia. Tapi tak ada update selepas itu. Saya harap Dr. Jahid mengkaji juga Ibn Arabi dengan dalam kalau beliau ada kesihatan dan ada kemampuan. Nescaya Dr. Jahid akan sedari bahawa apa yang Dr. Jahid kata sebagai sesat itu telah dikatakan oleh Ibn Arabi. Apa Ibn Arabi kata? Hakikat Muhammadiyah itu lebih layak mendapat semua sifat-sifat ketuhanan berbanding Allah itu sendiri. Tapi bila Ibn Arabi dia ramalkan jam. Itu problem dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, sekejap timbul isu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang dia meninggalkan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan hidup dia. The exact same hadis saya akan lontarkan kepada orang-orang yang duk bertahan Nur Muhammad ni. Min husni islamika tarkuka ma la ya'nik. Wa hadha hadis la ya'nik wa la ya'nina. Isu hadis Nur Muhammad ni sepatutnya kamu jangan sibukkan diri kamu dengan isu ni. Dan orang-orang yang duk sibuk menulis Nur Muhammad ni, don't busy yourself with it. Stop it. Intahu khairan lakum. Sebab saya tahu dia orang akan duk bertahan juga. Itu kerja mereka, ini kerja kami. Kalau mereka ambil itu sebagai tanggungjawab mereka, kami akan ambil ini sebagai tanggungjawab untuk menghalang benda ni. So saya akan kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Masuk dalam baiknya Islam seseorang dia tinggalkan perkara yang tak ada kaitan dengan dia. Maka tinggalkanlah mempertahankan Nur Muhammad ini. Sebab ada seorang ustaz mendakwa, ada seorang muhaddis besar daripada Mesir yang mendengar sebahagian saya punya talk. Dia menyampaikan nasihat itu kepada saya tentang Nur Muhammad. Supaya dia tidak menyibukkan diri dia dengan benda-benda yang tidak penting. Minta maaf saya kata. Saya nak sampaikan kepada muhaddis tersebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya Syekh, utruk al-kalam an-Nur Muhammad. Utruk al-kalam. La yadfa. Jangan. La yudafi'an. Jangan kamu mempertahankan isu Nur Muhammad ni. Itu tanda baiknya Islam seseorang. La ya'nina. Cukup. Nabi Muhammad SAW itu adalah cahaya hidayah kepada kehidupan kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fikir, kenapa ayat selepas tu datang? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca ayat terakhir Suratul Kahf itu. Allah perintah Nabi untuk beritahu umat kamu, aku adalah manusia seperti kamu yang diwahyukan kepada aku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Kemudian Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang memang mengharap nak bertemu dengan Allah, bagaikan seorang kekasih nak bertemu kekasih dia yang lama dia rindukan, falyamal amalan salihan, buat amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu mensyirikkan Allah dalam ibadah kamu kepada Allah, seseorang pun atau sesuatu pun. Jangan. Fikir, kenapa Allah masukkan dalam ayat tu? Awal Allah kata apa? Kepada Nabi, beritahu mereka aku manusia seperti kamu. Kemudian Allah kata apa? Jangan kamu syirik dalam beribadah. Sebab ghulu fir rasul akan bawa syirik dalam ibadah. Pelampauan dalam mengagungkan Nabi akan bawa kepada syirik. Sebab tu bila baca Quran tadabbur, tanya kenapa Allah masukkan statement ini selepas Allah kata begini pada Nabi SAW. Think about it. So kami bukan bercakap tentang perkara yang la ya'nina. Tak. Ini memberi kesan direct kepada keagamaan umat Islam. Apabila Nur Muhammad ni diajarkan, setapak demi setapak dia akan naik ke tahap yang tinggi.
Kemudian Dr. Jahid Siddiq membawa kalam Al-Alusi yang mengatakan bahawa Nabi ni ada dua aspek. Roh dia itu, nur dia itu adalah mirip malaikat. Dalaman Nabi itu adalah mirip malaikat. Cahaya, nur. Tapi jasad dia manusia. So dia manusia ke bukan? Dia manusia ke bukan? Cahaya kita, roh kita ni datang daripada mana? Makhluk ke bukan makhluk? Makhluk. Ar-Razi Hashim je yang mati-mati kata, oh, tidak ada dikatakan bahawa roh itu makhluk. So roh itu bukan makhluk, apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala hembuskan kepada Adam. Nafakhtu fihi min ruhi. So Allah panggil Jibril, ruhuna. Makhluk ke bukan makhluk roh? Kalau dia dakwa bahawa ia bukan makhluk, maka Jibril bukan makhluk. Ngawur ini Pak Razi. Soal Al-Alusi ni kalam ni tak boleh kita terima. Kita kena letak tepi. Apa maksud mirip malaikat? Cahaya mirip malaikat. Maksudnya dia nak akui bahawa memang hakikat Nabi ni cahaya. Ada pula yang mendakwa roh tu sebenarnya cahaya. Nampak dia orang nak berkait-kaitkan benda. Mana datang bukti? Mana datang dalil bahawa roh adalah cahaya? Kalau roh adalah cahaya, maka semualah cahaya. Tu yang Ustaz Iqbal kata apa? Semua cahaya. Duk main cahaya, semua cahaya. Di mana mislukum tu? Takkan hanya pada jasad Nabi SAW sama dengan kita. Itu bukan basyarun mislukum. Dan kalau Rasulullah SAW nak mengatakan bahawa dia manusia macam kita, cakap je lah perbezaan dia. Aku ni walaupun luar ni macam kamu, tapi dalaman aku jangan main-main, bukan manusia. Ni dah jadi hypostatic union, tapi tak sampai ke tahap Kristian. Sebab ni mirip malaikat, bukan mirip Allah. Faham tak? Kristian kata ada ketuhanan, ada kemanusiaan. Tapi yang ni pula kata ada kemalaikatan dan ada kemanusiaan. Macam mana malaikat boleh ada syahwat? Boleh melihat wanita? Jangan kata pada saya, oh itu tubuh Nabi yang bersyahwat dah. Kan dah jadi cerita merepek kan? Nabi suka tak makan makanan yang dia sukai? Ada dia favourite food tak? Ada. Malaikat? Malaikat tak makan. Kalau kata mirip malaikat tu, malaikat tak makan. Malaikat tak ada syahwat. Cantik. So macam mana ni? Ni saya kata, this is one step. Ghulu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apa yang dinyatakan oleh Al-Alusi itu tidaklah sampai ke tahap melampau Kristian, tetapi this is how we'll begin. Inilah cara dia akan bermula. This is how we'll begin. So kita kena berhenti dekat situ, kata no. Okay? So saya nak tanya, hadis Ya Umar at-tadri man ana ni mana sanadnya, mana kajiannya? Takkan hanya ada dalam kitab terus dikutipnya. Seorang sahabat kami ada kongsi satu posting seseorang yang mengatakan bahawa malam Jumaat roh akan datang depan rumah minta makan. Bila ditanya mana dapat, oh ada dalam kitab pondok. Dah. Bagi dia dah dapat jawapan, ada kitab pondok, selesai. Maksud dia apa? Apa saja dalam kitab kutip. Saya nak tanyalah kepada gumpulan yang macam ni. 900 kilo. Adakah awak setuju, ni 900 kilogram, pedang 900 kilogram juga. Adakah awak bersetuju bahawa semua yang ada dalam kitab tulisan ulama kita sahih dan boleh diambil? Kalau tak, jelaskan kepada kami apa yang boleh diambil, apa yang tak boleh diambil, apa kamu punya piawaian, apa kamu punya kayu ukur. Kalau kamu kata tak semua boleh diambil, kenapa kamu beristidlal dan berhujah akhirnya mengatakan bahawa ada dalam kitab? So seolah-olah macam semua ada dalam kitab boleh diambil. La haula wala quwata illa billah. So atadri ya Umar man ana ni, mana dapat? Mana kajian tentang hadis ni? Muhaddis mana yang kata hadis ni sahih? Ni hadis akidah ni. Kemudian ada pula yang mendakwa bahawa hadis Nur Muhammad ini sanad dia lemah ataupun palsu.
Tetapi makna dia sahih pula dah. Lah. Makna dia sahih. Okey kan? Bukti? Sebab Dr. Ali Gumah cakap macam tu. Samalah. Ya Syekhuna Dr. Ali Gumah, mal hujjah fi qawlika anna ma'na hadis Nur Muhammad hadis Jabir ma'nahu sahih ma'a anna as-sanad ataupun ma'a anna al-hadith mawdu' walakin ma'nahu sahih. ما الدليل؟ ما الحجة؟ Takkan setakat diklaim macam tu, payah macam ni. Okey. Hadis ni palsu, tapi makna dia sahih. Mendakwa sesebuah makna hadis itu sahih pula perlu rujukan tak? Daripada hadis lain, daripada ayat Quran lain. So kita nak dengar lah, kata makna dia sahih. Berdasarkan apa? Ni kita kata jadi daur, penghujahan berpusing-pusing. Kitab Ibn Arabi itu bagus sebab Ibn Arabi wali. Macam tu Ibn Arabi wali? Sebab kitab-kitab dia bagus. Ini daur, ini berpusing-pusing. Itu logical fallacy. Sama juga dengan isu Nur Muhammad ini hadis. Okey, awak kata makna dia sahih. Apa bukti? Bawa hadis lain yang palsu tentang kawalan Nur Muhammad. Tapi bila tanya, okey, apa bukti hadis ni sahih? Bukti dia makna dia sahih. Kan dia berpusing-pusing tu. Tadi, okey. Silakan. Kan, anda ada dengar lah hujah-hujah diorang ni, diorang kata Sahih Bukhari tu pun bukan semua hadis dapat dikumpulkan dalam tu. So berkemungkinan hadis Nur Muhammad tu ada hadis yang tak dimasukkan dalam Sahih Bukhari ataupun sunan yang lain. Apa komen Ustaz? Memang Imam Bukhari kata dia kaji 600 lebih ribu hadis. Yang sahih saya tak pasti berapa, ratusan ribu juga sebenarnya. Tapi yang dia masukkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih itu hanya 6,000 lebih hadis. Susah mana pergi hadis-hadis sahih yang lain, Ustaz? Imam Bukhari memasukkan, kita kata, the first class punya authenticity. Bukan Imam Bukhari seorang muhaddis kita. Kenapa Imam Muslim pun tak masukkan? Betul? Kenapa Abu Daud, An-Nasai, Ibn Majah tak masukkan? Kenapa Al-Hakim tak masukkan sedangkan dia buat mustadrak? Apa makna mustadrak? Mustadrak ni apa yang tertinggal daripada hadis-hadis sahih yang tak dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-Hakim ambil dan masukkan. Mustadrak ala sahihain. Sahihain ni merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Apa yang tak dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-Hakim masukkan. Dan Al-Hakim pun ramai ulama hadis kata dia ni mutasahil. Mutasahil ni maksud dia tak begitu strict dalam penentuan hadis sahih atau tak sahih. Ramai ulama hadis juga tak setuju, kata mutasahil sangat, terlalu lenient. Even dia pun tak masukkan hadis Nur Muhammad. Lepas tu lepas ratusan tahun selepas tu, lepas tu pula kita jumpa awal-awal dekat kitab-kitab Syiah. Kan sudah cukup tu sebagai bukti kan? Kan sudah cukup itu.